Okey, Assalamualaikum, selamat pagi dan juga salam sejahtera diucapkan kepada semua. Jadi bersama kita kembali dalam kelas secara langsung oleh PTBR, Pusat Tuition Budak Rajin. Okey, bersama saya Cikgu Najwa. Jadi topik kita pada hari ini ialah pemahaman petikan umum. Okey, jadi siapa yang tengah ada dalam live ni boleh komen dekat ruang komen supaya saya tahu anda sedang bersama dengan saya sekarang. Jadi apa tu soalan pemahaman petikan umum? Kalau semalam kita belajar tentang rumusan, jadi soalan pemahaman petikan umum ni dia berkaitan dengan soalan rumusan yang kemarin kita belajar tu. Jadi soalan ni dia ada hubung kait. Maksudnya soalan rumusan kan kita ada petikan, kemudian kita akan ada soalan pemahaman petikan umum ni. Okey, macam mana bentuk soalan petikan umum ni? Soalan petikan umum ni terdiri daripada 3 soalan. Ada 3 soalan, iaitu soalan yang pertama, dia akan tanya mengenai rangkai kata. Soalan yang kedua dia akan tanya mengenai pemahaman teks, sebab dia ada teks kan, teks dengan rumusan tu. Kemudian dia akan tanya mengenai soalan kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Bentuk soalan ni sentiasa sama, tak akan berubah. Memang dia akan tanya soalan 1 rangkai kata, soalan 2 pemahaman teks, soalan 3 kebat. Jadi kita akan tengok satu persatu bagaimana bentuk soalan, bagaimana cara untuk menjawab soalan tersebut. Soalan 1, rangkai kata. Mesti macam semua student dah tahu kan rangkai kata tu apa. Rangkai kata ni ialah satu frasa yang ada dalam petikan tersebut dan pelajar perlu memberi maksud. Maksud rangkai kata yang dicondongkan. Kalau jumpa kan dalam soalan tu. Contoh soalan tu. Kita ambil soalan. Mana bentuk soalan ni? Soalan tu, berikan maksud dan ada tulisan tu dicondongkan. Soalan tu selalunya akan berbunyi macam ni. Berikan maksud, bla 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 bla. Ni contoh lah. Dia ikut berdasarkan petikan. Jadi, ketika pelajar membuat rumusan, masa pelajar tengah buat rumusan, pelajar digalakkan lihat soalan pemahaman petikan umum terlebih dahulu. Maksudnya tengah baca petikan, alang-alang tu, tengok balik, soalan pemahaman petikan umum. Supaya pelajar tahu, aku nak cari perkataan merealisasikan wawasan buku negara. Bila jumpa yang petikan, jangan lupa gariskan. Gariskan. Bila dah gariskan, kita tengok, kosa kata apa yang sinonim dengan perkataan merealisasikan wawasan luhur negara ni. Sebab, jawapan pelajar mestilah kena ada kaitan dengan konteks ayat. Maksudnya, kamu tengokkan dalam petikan tu, apa yang petikan tu cuba sampaikan dalam ayat merealisasikan wawasan luhur negara ni. Contohlah kan, ada banyak lagi lah perkataan lain. Bila dah jumpa, tengok konteks ayat tu. Apa yang ayat tu ingin sampaikan. Berdasarkan ni, yang ni adalah umum lah. Jadi kita tahulah merealisasikan maksudnya mencapai kan. Mencapai. Wawasan ni kita katakan lebih kepada hasrat lah. Hasrat negara. Ada soalan tak? Sebab aku tengok, siapa yang tulis kat
mencapai hasrat negara. Selain daripada tu, apa lagi jawapan yang kita boleh letak? Ada banyak okey. Ada tak semestinya jawapan tu stick pada satu. Dia ada banyak. Apa lagi? Kalau negara ni, kalau nak selamat, okey, kamu boleh tukar juga menjadi, kalau negara, apa yang sinonim dengan negara? Tanah air kan? Okey, mencapai hasrat tanah air. Ataupun kita boleh katakan sebagai menzahirkan hasrat murni tanah air. Okey, jawapan ni sebenarnya sememangnya dia macam bergantung kepada konteks ayat tersebut. Konteks ayat dalam petikan. Tapi, okey, boleh ke pelajar jawab macam ni je? Okey, berikan masuk. Okey, terus tulis mencapai hasrat tanah air. Menzahirkan hasrat tanah murni tanah air. Okey? Boleh ke? Sebenarnya tak boleh, okey? Okay, kita ada formula untuk menjawab, okey? Tak boleh jawab macam tu saja. Okey, macam mana kita nak jawab? Disebabkan rangkaian kata ni, okey, soalan rangkaian kata ni kita diperuntukkan sebanyak 2 markah. Jadi jawapan tu kenalah panjang sikit. Tak bolehlah sikit tu saja. Kalau sikit tu saja dapat 1 markah. Okey, macam mana kita nak jawab? Okey. Okey, bila kamu nak jumpa jawapan kan, okey, kamu mesti kena ada topik soalan terlebih dahulu. Okey, kita tengok soalan ni. Apa topik dia? Topik soalan dia. Okey. Topik soalannya ialah maksud kan? Ditanya mengenai maksud. Maksud merealisasikan wawasan negara. Okey, ni adalah topik soalan kan? Soalan ni bertanyakan tentang maksud. Jadi maksud merealisasikan wawasan negara. Okey, cara menjawabnya ialah, okey, pelajar perlu letakkan topik soalan terlebih dahulu. Ni TS TS. Topik soalan. Jadi mesti ada TS topik soalan tambah ialah tambah jawapan kamu tadi. Okey? Okey, kita tengok. Okey, dalam ayat dia jadi macam mana? Nampak tak? Okey. Kita padam kot. Padam. Ingat tak? Topik soalan tambah ialah tambah jawapan. Okey, topik soalan tambah ialah tambah jawapan. Okey, topik soalan PS tambah ialah tambah jawapan. Okay, jawapannya masuk kosa kata kamu lah. Okay. Jadilah jawapan kamu maksud merealisasikan wawasan negara ialah mencapai hasrat tanah air. Okey? Sekiranya jawapan pelajar macam ni, okey, dah letak maksud merealisasikan wawasan negara ialah mencapai hasrat tanah air. Okey? Betul? Dapatlah 2 markah. Okey, kamu tak boleh tulis tanpa ada mukadimah dulu, okey? Tak boleh tulis tanpa ada topik soalan dulu, okey? Kalau boleh letakkan topik soalan itu, baru letak jawapan, okey? Soalan ni memang senang sebab dia macam pemahaman petikan umum kan. Tapi itulah dia jadi masalah bila cara menjawab. Teknik menjawab pelajar tu salah. Jadi maka salahlah jawapan tu. Dia tak salah jawapan tapi markah kurang. Rugilah balik kan. Okey. Selesai 2 markah untuk soalan 1. Soalan
Soalan 1, pemahaman petikan umum. Okey, kita tengok. Okey, soalan 2 pula, pemahaman teks. Okey. Soalan 2 ni, pemahaman teks ni, dia berdasarkan teks tersebut. Okey, berdasarkan petikan. Jadi kat sini kita tak ada petikan kan? Cikgu pun tak boleh nak sharekan petikan kat kamu. Jadi anggaplah petikan tu ada. Okey, anggaplah petikan tu ada dan baca petikan tersebut. Okey, okey. So soalan tu dia memang akan tanya berkaitan dengan petikan. Okey, macam mana bentuk soalannya? Okey, kalau tadi semalam kan kita tengok kan isi tersurat yang kita buat dalam rumusan, cara mengatasi penularan penyakit berjangkit. Okey, isi tersirat pula cara kita buat cara kan semalam. Cara dengan isi tersirat dia apa semalam kita buat? Kesan kan? Isi tersirat dia ialah kesan. Kesan wabak penyakit berjangkit kan. Okey, so kita dah tahu dah semalam kita punya dekat rumusan tu. Okey, dekat rumusan kan. Ni dekat rumusan. Tersurat tak ada. Cara-cara. Tersirat tak ada. Kesan. Jadi bila tang dekat soalan pemahaman teks ni, dia takkan tanya cara-cara, takkan tanya kesan-kesan lagi dah. Dia akan tanya kata kunci yang lain. Okey, selain daripada cara-cara, kesan-kesan, kata kunci apa lagi yang ada? Okey, kita tengok kata kunci punca. Okey, punca. Okey, cara, kesan, punca ni adalah 3 kata kunci yang sangat familiar dalam soalan bahasa Melayu. Okey, memang dia takkan lari pada cara, kesan, punca. Cara, kesan, punca. Langkah, impak, punca. Okey, dia punya ni. Okey, so kita tahu soalan ni mesti punca. Jadi sebab tu cikgu sarankan, okey, bila tengah buat rumusan, nak buat rumusan tu, tengok terus soalan petikan umum ni. Okey, sebab soalan tu dia akan macam ni tau. Kita tengok ini kan petikan. Okey, buat rumusan. Kemudian soalan petikan umum masih ada kat sebelah. Soalan macam ni. 3 soalan ni. Nampak tak? Okey. 3 soalan ni. Okey. Ini soalan yang kedua. Tak tahulah kamu nampak ke tak, tapi inilah bentuknya. Cikgu meyakin dah pasti sebab kita tampak dah buat begini dan kamu pun familiar. Cuma cikgu nak ingatkan semula je. Okey. Ingatkan semula. Kalau ada apa-apa soalan, okey, boleh tanya dekat ruangan komen. Okey. Cikgu pun apa soalan? Okay, dengar suara sendiri. Okey. Okay, faham Okey. So, pemahaman teks dia akan tanya kata kunci selain pada isi tersirat rumusan. Jadi okay, kita tengok punca-punca. Okey, sebabkan topik kita ada 3 hari ini mengenai penyebaran wabak penyakit berjangkit sebab dia macam dekat dengan situasi kita sekarang. Okey, punca-punca. Okey, soalan dia ialah okey soalan dia bunyi macam ni. Okey, soalan bentuk soalan dia sama aja. Okey, dia akan tulis pengarang mengemukakan beberapa punca. Menyebabkan penularan penyakit berjangkit. Nyatakan punca-punca tersebut. Okey, dia akan tanya macam ni. Okey, soalan dia pengarang mengemukakan beberapa punca
menyebabkan penularan penyakit berjangkit, nyatakan punca-punca tersebut. Okey, macam saya cakap tadi lah, dia tak akan tanya dah tersurat tersirat kat rumusan, dia akan tukar kata kunci. Okey, bagaimana nak jawab soalan ni? Okey, disebabkan itulah kamu bila dah nak buatkan rumusan tu kan, cikgu pesan dah tadi berkali-kali baca petikan dulu. Okey, bila kamu baca petikan, kemudian kamu lihat soalan petikan umum, kamu tahu dah, okey, soalan ni dia nak punca-punca. Dah lalang kamu tengah highlight kan soalan, tengah highlight isi tersurat tu. Okey, kamu boleh cari sekali. Okey, isi untuk jawapan ni. Sebab jawapan ni memang adalah petikan. Jadi, sebabkan dia ada 3 markah. Jadi, berapa isi kamu nak bagi? Mestilah 3. Okey, cari sampai jumpa 3. Okey, macam mana kita punya formula nak jawab ni? Okey, macam biasa, sebab dah 3 isi, kamu kena ada topik soalan. Okey, mana topik soalan ni? Topik soalan ni ialah okey, punca menyebabkan penularan penyakit berjangkit. Okey, ni kita punya topik soalan. Okey, bila nak jawab dia mestilah ada topik soalan terlebih dahulu. Okey, topik soalan terlebih dahulu. Okey, topik soalan. Okey, punca yang menyebabkan penularan penyakit berjangkit. Tambah ialah tambah isi 1 tambah isi 2 tambah dan tambah isi 3. Okey, ni adalah formula dia ya. Okey. TS, topik soalan, tambah ialah tambah isi 1 yang kamu jumpa dalam petikan, koma, tambah isi 2 dalam petikan, tambah dan, tambah isi 3. Okey? Okey, ni jawapan ni bergantung kepada apa yang ada dalam petikan. Jadi, soalan jawapan tu akan berbunyi macam ni lah. Okey? Okey, punca yang menyebabkan penularan penyakit berjangkit ialah, okay, sebab tak ada petikan kan, letaklah isi kamu, isi 1, okay, koma, isi 2, koma dan isi 3. Okay, so bila dah ada, pemirsa tengok ada 3 isi. Okay, dapatlah 3 markah. Okay, ataupun kalau kamu rasa macam alah simple lah, nak jawab susah sikit nak jawab susah sikit, kamu boleh letak juga, okay, topik soalan, okay, punca-punca menyebabkan penularan penyakit berjangkit seperti, tukar ialah jadi seperti, okay, daripada kata pemberi, kamu tukar kepada kata sendi, okay, seperti, okay, isi 1. Lepas tu, kamu boleh titik penanda wacana. Selain itu, tak pada wacana, selain itu, letak isi 2. Dan juga isi 3. Macam tu lah. Mengikut kesesuaian. Kalau kamu rasa nak jawab macam tu, jawablah. Tapi ni adalah formula paling senang. Okay, TS tambah ialah tambah isi 1, tambah isi 2 dan isi 3. So, dapatlah 3 markah. Oi, mak. Okay. So, boleh faham setakat ni? Kalau ada persoalan, boleh tanya dalam ruangan komen. Okay. Okay. Okay, kemudian isi ketiga ni. Soalan ketiga ni. Soalan ketiga ni sangat tricky sebab dia soalan kebat. Okey, dia bergantung kepada aras pemikiran kamu. Okey, mestilah kemahiran berfikir aras tinggi. Dan markah dia ialah paling tinggi ya dalam soalan petikan umum ni, 4 markah. Kerana dia tanya pendapat dan juga pandangan. Okey, macam mana soalan ni? Macam mana nak jawab? Okey, disebabkan dia 4 markah. Okey, jadi mestilah jawapannya panjang sikit kan sebab dia lah pendapat. Okey, kita tengok dulu bentuk soalan dia ya. Okey, sebabkan tema kita
tentang coronavirus ni. Okey, soalan dia ni cikgu saja-sajalah punya soalan. Okey, dia bergantung pada petikan kamu lah Ni contoh amalan gaya hidup sihat sangat penting dalam kehidupan manusia. Okay, pada pendapat anda, sebab soalan memang dinyatakan pada pendapat anda, apakah cabaran soalan memang dia akan tanya pada pendapat anda, okey? Pada pendapat anda. Okey, disebabkan hal itu anda kena bagi pendapat anda lah, okey? Okey, pendapat anda, okey. Sebabkan 4 markah, okey, macam mana bentuk jawapan dia? Bentuk jawapan dia mestilah, okey, 4 markah kan? Okey. 2 isi. Ni kok tak tulisan, okey. 2 isi tambah 2 huraian. 2 isi tambah 2 huraian. Okey, tak mau letak isi saja. Okey, kenalah ada huraian. Jadi macam mana nak jawab dia? Okey, macam biasalah. Okey, topik soalan dia. Okey, tengok dulu topik soalan dia. Topik soalan dia apa? Okey ni, cabaran yang dihadapi oleh masyarakat untuk mengamalkan gaya hidup sihat. Okey, jadi kita tahu, okey, cabaran, start bercabaran sampai dekat ni ialah topik soalan, okey? Topik soalan, TS, topik soalan. Okey, setiap soalan ni kamu kena ada topik soalan sebagai mukadimah kamu. Okey, cikgu padam sebab tak cukup ruang. Okey, topik soalan kan? Topik soalan tadi cabaran okey, ni adalah topik soalan dia. Jadi, jawapan kamu, okey, mesti ada pada pendapat saya. Sebab soalannya hanya pendapat kan? Pada pendapat kamu lah. Pada pendapat saya, boleh letakkan topik soalan ni. Okey, topik soalan. Letak topik soalan. Okey, pada pendapat saya, cabaran masyarakat untuk mengamalkan gaya hidup sihat. Okey, tambah macam biasalah. Seperti, okey, tambah seperti. Asyik guna ialah je. Tambah seperti. Okey, letak isi kamu. Okey, isi 1. Tambah huraian. Tambah isi 2. Tambah huraian 2. Okey, isi mesti ada dengan huraian. Okey, pen. Dia pen. Okey, isi tambah huraian. Yang 1, isi 2 tambah huraian 2. Mesti ada pen. Okey? Mudah tak? Okey, contohnya, okey ya. Pada pendapat saya, cabaran masyarakat untuk mengamalkan gaya hidup sihat ialah seperti bla bla bla. Seperti isi 1 tambah huraian, tambah isi lagi tambah huraian. Cukup. Okey? So dapatlah 4 markah. Kalau tak ada kesalahan, tak terbahasa, kesalahan bahasa ke apa ke lah kan. Okey. Oh, ada orang pun selamat pagi Cikgu Najah. Ya, selamat pagi Teacher Ili. Baru tengok. Okey, jadi tu je lah. Okey, untuk tips untuk menjawab pemahaman petikan umum.
Yang paling penting, okay, yang paling penting sekali untuk kamu skor soalan ni, kamu kena buka petikan, kemudian terus, okay, buka terus soalan tu. Okay, tengah ada baca petikan tu kan, tengah-tengah nak baca petikan ni, okay, terus fokus dekat sini juga. Okay, jangan hanya fokus dekat rumusan je. Okay, alang-alang tu supaya kamu tak payah baca 2 kali sebab buang masa, betul tak? Jadi memang sangat digalakkan untuk kamu baca petikan. Kan, kamu dah pernah pasti kata kunci rumusan, kata kunci pertama, kata kunci kedua. Alang-alang tengoklah soalan pemahaman petikan umum ni. Sebab ada soalan yang berkaitan dalam petikan juga. Supaya kamu tak akan membuang masa lah nak baca 2 kali. Dah jawab-jawab. Tengok-tengok lah, nak kena cari lagi dalam petikan, nak kena baca balik. Jadi buang masa. Okey, jadi setakat itulah perkongsian cikgu pada pagi ni. Okey, kalau ada apa-apa soalan, okey, boleh tanyalah. Kalau nak tanya. Kalau tak ada, kita jumpa pada hari esok. Okey, hari esok. Waktu yang sama, 9.30 pagi, dan kita akan tengok pula aspek Komsas. Okey, jadi tu je lah. Okey, terima kasih kerana menonton. Okey, jangan lupa petang ni kita ada tengah hari ni kita ada kelas matematik dan juga bahasa Inggeris. Jadi tekan like page Pusat Tuition Budak Rajin Bertam. Okey, jumpa lagi hari esok. Assalamualaikum. Terima kasih.